Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bertemu kita lagi dalam gelanggang forum perdana. Topik kita pada hari ini ialah budaya merokok dalam kalangan murid sekolah. Apa tindakan masyarakat kini? Jadi bersama saya adalah dua orang ahli panel yang tidak asing lagi. Jangan ragu dan jangan risau kerana nampaknya warga dewan kita tidak senang duduk melihat kehansaman dua-dua orang ahli panel kita pada malam ini. Baiklah, pertamanya saya akan perkenalkan ahli panel yang pertama, yang nampak macam pemalu tapi bijak berkata-kata, iaitu saudara Izzat Izham. Seterusnya ahli panel yang kedua, yang juga kacak, iaitu sahabat saya, iaitu Ustaz Irwan bin Muhammad. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, hadirin sekalian pasti mengetahui tentang bahayanya sebatang rokok kepada kesihatan manusia. Maka soalan saya yang pertama kepada panel yang pertama, apakah kandungan yang boleh kita dapati di dalam rokok tu? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Maksudnya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan, yakni dengan bersikap bakhil. Surah Al-Baqarah juzuk 2 ayat 195. Terima kasih kepada saudara moderator kita Ustaz Syafiq, dan terima kasih juga kepada saudara Irwan sebab sudi berganding bahu dengan saya hari ini. Tidak lupa juga kepada para hadirin hadirat sekalian. Jadi berdasarkan ayat yang saya baca tadi, maksud yang hendak diterangkan adalah, dan janganlah kamu melakukan sebab-sebab yang menjadi kebinasaanmu. Wajhud dilalah, yakni aspek penilaian daripada ayat tersebut adalah merokok termasuk perbuatan yang mencampakkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi setiap batang rokok ni yang dinyalakan akan mengeluarkan lebih 4,000 bahan kimia beracun yang membahayakan dan boleh membawa maut. Dengan ini setiap sedutan tu menyerupai satu sedutan maut. Di antara kandungan asap rokok ni termasuklah bahan-bahan radioaktif, bahan-bahan yang digunakan di dalam cat, pencuci lantai, ubat gegat, racun serangga, racun anak-anak dan gas beracun yang digunakan di kamar gas maut bagi pesalah yang menjalani hukuman mati, dan banyak lagi. Jadi menurut buku Rokok dan Keharamannya yang memuatkan tulisan Abdullah bin Abdul Rahman As-Sind, nikotin ini merupakan suatu bahan beracun, yakni sejenis dadah yang terdapat di dalam daun tembakau yang lebih bias, yakni keras kesannya daripada segala racun. Seandainya setitik daripada nikotin ini diletakkan di atas lidah seekor anjing, nescaya anjing itu akan mati serta-merta. Sedangkan anjing itu sejenis haiwan yang lebih tahan menghadapi racun daripada manusia. Yakni satu suntikan tu mengandungi 70 mg nikotin dapat membunuh manusia dalam beberapa minit sahaja. Jadi menurut Pengarah Pusat Racun Negara PRN Universiti Sains Malaysia, Prof. Dr. Zulkifli Abdul Razak, bahawa setiap rokok tu mengandungi 4,000 jenis bahan kimia dan sebahagian besar daripadanya adalah beracun. Jadi baiklah, seterusnya saya serahkan kepada tuan moderator. Terima kasih kembali kepada panel pertama kita. Saya berasa amat ngeri selepas panel pertama kita sebut tentang bahan tu. Jadi saya berasa amat ngeri mendengar bahan-bahan beracun yang disebutkan oleh panel pertama kita tadi. Namun situasi yang kita lihat
kini ialah semakin ramai perokok yang terdiri daripada kalangan pelajar dan sesuatu anjakan dan langkah proaktif daripada masyarakat saya rasa perlu dijana. Oleh itu, saya menjemput panel kedua iaitu saudara Muhammad Irwan untuk memberi serba sedikit pendapat beliau berikutan perkara ini. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, pada hari ini kita akan topik kita, tajuk forum kita bertajuk budaya merokok dalam kalangan murid sekolah. Apa tindakan masyarakat pada masa kini? Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Situasi yang dinyatakan oleh saudara moderator tadi sudah tidak asing lagi di negara kita, namun masih boleh menyebabkan negara mengalami mimpi ngeri alam realiti pada masa kini. Jika gejala tadi tidak dibendung, yakni gejala merokok, seperti mana di dalam hadis Nabi menyebut, Nabi bersabda, la dararah wa la dirarah, janganlah kamu merosakkan diri kamu dan diri orang lain, mudaratkan, yakni mudaratkan diri kamu dan diri orang lain. Disebabkan rokok ini boleh memudaratkan kesihatan kita dan sekeliling kita pun boleh terkena disebabkan asap rokok. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang bermaksud Allah berkata, Allah berfirman, Qu, peliharalah diri kamu, anfusakum, diri kamu semua, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, nara, daripada api neraka. Yang ini perkara yang tidak perkara yang membawa kepada mudarat. Saya dan beberapa rakan saya pada masa sekolah dahulu telah menjalankan satu kajian yang melibatkan perokok di kalangan remaja, khususnya pelajar yang berumur di antara 13 hingga 19 tahun. Antara faktor yang menyumbang kepada gejala ini ialah faktor tekanan. Ada tekanan, daripada tekanan, pengaruh rakan sebaya, dan sifat ingin mencuba, ingin tahu, yang membawa kepada ketagihan merokok. Mengulas tentang sikap masyarakat, akhir kalam, kadar kesedaran masyarakat mengenai gejala tidak sihat ini masih berada di tahap yang lemah. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada panel kedua kita. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa gejala merokok amat sinonim kini dengan golongan pelajar masa kini. Jika sebentar tadi panel kedua mengulas tentang kesedaran masyarakat tentang gejala tidak sihat ini, jadi apakah pendapat panel pertama tentang langkah yang sewajarnya dilakukan oleh masyarakat untuk membendung gejala merokok ni daripada terus menular? Jadi dipersilakan kepada saudara untuk ulas tentang perkara ni. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Seterusnya, masyarakat ni sebenarnya boleh bertindak sebagai guru sekiranya wujud kerencatan dalam kelompok sosial. Hakikatnya, semua orang bertindak sebagai guru dalam kehidupannya. Guru dalam konsep ni lebih kepada tugas ingat mengingati. Jadi saling mencerna pemikiran melalui pengalaman, mendidik, mendisiplinkan diri sendiri dan orang lain, serta mengajar sesuatu yang berlaku dalam hidup dengan penerimaan yang baik. Maka pendapat saya, tidak lain dan tidak bukan adalah tanggungjawab mendidik ini tidak kiralah daripada ibu bapa, guru, masyarakat, media massa dan semua yang terlibat adalah bertanggungjawab
dalam pembentukan disiplin, iaitu pendisiplinan pelajar. Seperti kata-kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penilaian baik masyarakat, yakni muslimin adalah baik pada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya jika penilaian buruk maka buruklah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya ejen-ejen sebegini dalam masyarakat kita, gejala merokok dalam kalangan pelajar dapat dikurangkan. Terima kasih. Jadi terima kasih atas pandangan yang bernas itu tadi, saudara panel yang pertama. Jadi soalan saya yang seterusnya akan saya beri kepada saudara Muhammad Irwan. Jadi kita nampak dia begitu teruja untuk menerima soalan daripada saya. Jadi soalan saya ialah, apakah pandangan saudara tentang sikap peniaga yang seolah-olah lebih mementingkan materialistik, iaitu keuntungan berbanding impak negatif yang bakal diterima masyarakat akibat gejala merokok ni? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersetuju dengan pendapat saudara moderator yang mengatakan bahawa sesetengah peniaga ni mementingkan keuntungan semata-mata. Hal ini kerana walaupun penguatkuasaan tentang penjualan rokok kepada pelanggan di bawah umur 18 tahun adalah diharamkan, masih ada segelintir peniaga yang culas dalam hal ini, maka tidak hairanlah jika masih ada yang mendapat bekalan rokok dengan mudah. Oleh itu, integriti dalam kalangan masyarakat yang berniaga perlu diperkukuh dan seharusnya tidak mudah dikaburi dengan mata wang ringgit semata-mata. Seandainya integriti masyarakat peniaga kian memudar dari hari demi hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, pasti suatu hari nanti kadar kesihatan generasi kadar kesihatan generasi muda beliau akan merosak. Walhal generasi muda lah adalah tonggak masa depan negara. Wallahu a'lam. Benar dan tepat sekali hujahan daripada panel kedua kita tadi, kerana Imam Al-Ghazali juga pernah berkata bahawa jika kamu ingin melihat masa hadapan, lihatlah pada generasi pada masa kini. Sememangnya setiap insan di muka bumi ni pasti akan didatangi oleh godaan-godaan yang berupa wang ringgit. Maka hanya dengan akal dan hati yang bergerak seiringnya saja yang mampu menepis godaan jahat tersebut. Berbalik kepada panel pertama kita, iaitu saudara Izzat. Soalannya adalah, apakah batas autoriti masyarakat dalam usaha membantu membendung budaya merokok dalam kalangan pelajar? Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator kita yang kacak bergaya, santun bicaranya. Berbincang tentang batas autoriti masyarakat kini adalah suatu perkara yang memerlukan semua pihak untuk membuka minda. Kita dapat lihat situasi di mana setengah masyarakat ni hanya berpelut tubuh, membutakan mata, memekakkan telinga apabila berhadapan dengan kelompok pelajar yang menghisap rokok. Hal ini dapat dibuktikan di sebuah pusat beli belah yang mana masyarakat sekeliling sekadar mencebit bibir tanpa menegur pelajar yang berkeliaran sambil merokok di pusat beli belah. Situasi yang hampir serupa juga berlaku di dalam tren maupun bas apabila sekelompok pelajar ni dibiarkan menghisap rokok hingga ke sedutan yang terakhir tanpa nasihat yang sewajarnya yang patut diberi oleh penumpang tren dan bas yang lain. Tuntasnya, batas autoriti masyarakat setidaknya ialah menegur dan menasihati pelajar yang merokok ni secara berhemah agar mereka ni dapat menerima teguran. Allahu a'lam. Seterusnya, maka berakhirlah untuk forum kita.
terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri lah. Jadi nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, marilah sama-sama kita untuk menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Kesimpulannya, sini saya boleh buat masyarakat juga memegang satu tanggungjawab yang besar untuk membendung gejala merokok ni dalam kalangan pelajar. Pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Fikir-fikirkan dan jangan sesekali berhenti berfikir. Usah menepuk dada menanya selera, tapi tepuklah dahi, bukalah minda dan fikirkanlah rokok setiap sudutan tu membawa padah. Terimalah akhir sekali, terimalah serangkap pantun indah daripada saya sebelum saya mengundurkan diri. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, ceria-ceria selalu. Akhir kalam, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.